Good morning, and thank you for joining us. Yo guys, and welcome to my video What's New and What's Best. Apa yang Apple cuba sorokkan dalam presentation and apa yang baru juga dengan iPhone 13 yang Apple tak beritahu, aku akan cuba beritahu dalam video ni. First thing first, Apple mesti macam like bengang gila bila semua rumours yang ada dekat luar sana like 80% accurate. And ada juga yang tak accurate lah, aku akan beritahu nanti. Tapi like semua headline, semua pakai benda ni. So it's the same thing came out dengan iPhone 13. Bila aku nampak je dia announce iPhone 13, so it's quite funny and nampak lah macam piss off sikit dengan Tim Cook kan. Mana taknya apa dia dah hire ramai orang, lepas tu tiba-tiba benda tu still design leak juga dah buat macam mana. Alright, sekarang aku nak cakap pasal iPhone 13 and 13 Pro dulu. Alright, first thing first, mestilah aku nak cakap pasal benda yang paling obvious Apple cakap masa pelancaran iPhone 13 ni is the notch. Notch is a bit smaller, 20% smaller daripada mula-mula sekali Apple perkenalkan masa iPhone 10. Orang macam like tolak, ada yang boleh terima je. Tapi kali ni it feels like 2019 back, sebab Android masa tu semua nak kecilkan notch, and right now orang dah, Android user dah tak kisah dah notch tu apa, mampus kau lah. Tiba-tiba Apple kata we have a smaller notch, 20% more than previous version. Aku rasa macam what year is this? Lebih kurang macam tu lah perasaan aku bila aku tengok presentation Apple tu. All in all, dia tak buang Face ID, even though dia kecilkan notch. Dia tak cakap pembaharuan yang dibuat, dia cuma naikkan je earpiece macam yang aku cakap dekat Apple punya rumours iPhone 13. Tu je. And then kita nak cakap sikit pasal dia punya kamera. Yes, kamera yang dia guna, salah tunjuk kamera. Kamera yang dia guna is iPhone 13 ni, yang berubah is dia punya position. Position is slightly ke kiri daripada sebelum ni yang nampak lagi straight and lagi tersusun. This one looks a lot messy. Aku harap Apple macam like letak benda ni selari, cuma besarkan lagi ruang tu, ruang kamera ataupun ruang kamera bump tu. Tapi dia tak buat sebab dia nampakkan benda ni macam unik dekat iPhone 13. Hence design macam ni, and orang boleh distinguish this one is iPhone 13 or iPhone 12. So nampak permainan Apple kat situ. Tapi apa yang Apple cuba buat dekat sini is dia punya kamera dah lain. Dia dah pakai macam apa yang digunakan ada dekat iPhone 12. Even dikata itu adalah sensor baru, still the same thing as iPhone 12 Pro Max, that is sensor shift. Benda ni like can let more in light ataupun let in more light. Aku macam tersasul sikit. Tapi it's a good thing lah. Macam aku cakap, dia akan calibratekan all camera series iPhone kali ni lagi mudah daripada sebelum ni, which is different sensor, akan makan masa untuk software update and improve image processing. Tu je aku boleh kata. One more thing yang Apple add up juga dengan iPhone 13 ni is dia punya screen lagi terang, 20 hingga 28% lagi terang, ataupun 800 nits brightness. Kalau dekat kawasan luar boleh pergi sampai 1200, sama macam Samsung juga. Screen ni ironically dia actually memang diperbuat daripada Samsung juga untuk display. One more thing is dia punya warna ataupun pilihan choices of colour, ada yang warna baru which is warna pink. Aku tak tahu siapa yang nak beli tu, tapi kebanyakannya adalah perempuan. Aku takkan beli, tapi aku nampak warna pink tu kadang-kadang dia boleh jadi macam warna rose gold juga. Tapi aku harap dia bukan nampak macam betul-betul pink lah. Tu je aku boleh kata. One of the things yang kita excited juga bila Apple introduce iPhone is dia punya processor. Adakah ianya lagi hebat, lagi power, lagi laju? Yes, benda tu akan lagi power, lagi hebat daripada previously. Tapi Apple tak bagi tahu apa-apa mengenai nanometer, proses dia, FinFET dia, which is still claim as 5 nanometer juga. Dia tak ada 4 nanometer, tak ada 3 nanometer. Maybe the next iPhone yang akan guna. Sebab sekarang ni tak ada orang complain pun, dan dia still brag kata dia lagi laju daripada competitor for now, even yang Snapdragon 888 Plus. But benda yang aku boleh appreciate dekat iPhone 13 is no more storage 64GB. This is a thing yang aku look forward to, sebab 64GB is not really, orang kata apa, usable sangat sekarang ni sebab kita dah install banyak apps.
semua dah kena guna apps dah sekarang ni, kan? Other than that, aku nampak Apple ada kata yang dia dah ubah komponen dalam dia punya iPhone so that dia boleh muatkan lagi besar bateri dekat dalam dia punya iPhone, which means korang akan dapat 2.5 jam lagi lebih daripada iPhone 12 sebelum ni. Nak cakap pasal benda tu lah kan, sebelum ni Apple tak pernah cakap pun pasal capacity bateri, tapi kali ni Apple kata dia boleh bertahan sampai 2.5 jam. Meaning Apple dah surrender, tak ada lagi dah macam apa dulu kata kita akan dapat guna optimize kan. Orang kata apa? Nanometer ataupun chip pemproses ni untuk lagi jimat bateri. At the end of the day, bateri besar juga yang mainkan peranan. Dan one of the main features yang dia highlightkan juga is dia punya cinematic mode untuk rakam video. Meaning korang boleh rakam video tu pakai depth of field yang lagi best ataupun lagi shallow bila record video. This thing is actually quite interesting untuk orang yang nak rakam video ataupun nak cuba buat filem ke, nak buat short, orang kata movie ke, buat trailer ke. Even dia promote dekat kita yang dirakam short film ni guna iPhone 13 je, nak bagi tahu yang betapa hebatnya iPhone 13 punya kamera. At the end of the day, aku rasa perspective is much more important. Tapi cara aku tengok dia buat focusing tu, that's a one thing yang sama dengan iPhone 12. Dia still sama je, dia based on software je. And bila dia kata dia boleh ubah shallow depth of field tu, in post meaning korang tak perlukan apa-apa sensor untuk buatkan benda tu berlaku. Sebab kalau kita tengok benda tu ataupun pakai kamera DSLR pun memang tak akan dapat feature tu kalau rakam video. Kalau kau dah blur waktu kau rakam, at the end of the day kalau blur juga kau nak fokus tak boleh. So dekat sini Apple hanya guna software je. Okay, sekarang aku nak pergi dekat iPhone 13 Pro ataupun iPhone 13 Pro Max. Yes, we've been waiting for this like forever. Sebab apa? Finally 120Hz masuk dalam iPhone punya line up. This is the first vision kita tengok yang Apple iPhone is actually using a high refresh rate screen since forever. This is the first time orang teruja nak beli iPhone semata-mata nak ada rasa pengalaman pakai 120Hz dekat iPhone. Dah tak ada lagi dah orang kata, hey, iPhone 60Hz still smooth kot. Dah tak ada dah. Sekarang bila Apple dah masuk dalam 120Hz, benda tu dah jadi tak valid dah. Kau pakai yang 60Hz, kau akan rasa macam tak best. Once you rasa 120Hz, it will be like a whole new change of experience lah bagi aku. And dia bukan je introduce 120Hz, dia juga introduce adaptive display. Maknanya dia boleh still pergi sampai kosong ataupun 1 Hz sampailah 120Hz. Maknanya dia tengok kau punya penggunaan lah. Kalau macam laju je, maka dia akan turunkan ataupun dinaikkan penggunaan ataupun high refresh rate tu. And kalau kau guna slow je, dia akan pakai sampai 60Hz ataupun 90Hz. Aku actually macam appreciate jugalah yang Apple tak guna 90Hz instead of 120Hz. Sebab like tak ada perubahan yang banyak sangat, tapi ada. But still Apple all out, dia pergi 120Hz and ambil nama promotion display. Sebelum ni dekat mana-mana produk Apple hanya ada dekat iPad je yang untuk high refresh rate macam tu. Kat sini finally dia ada. And bukan dia buat tu saja-saja. There's a price untuk letak 120Hz ataupun promotion display. Antaranya is dia terpaksa letak bateri yang lagi besar daripada biasa. Aku boleh nampak yang Apple actually gunakan 4000 mAh dekat dia punya iPhone kali ni. Yes, untuk Android user memang tak nampak besar, tapi untuk pengguna Apple ataupun pengguna iPhone, this is orang kata perubahan yang besar untuk dia orang. And kalau tengok yang pakai 4000 mAh is iPhone XS Max kalau tak silap aku. Tu like orang macam wow, this is macam tahan gila bateri. Last tengok 4000 mAh. Best. And let's go to the camera. Kali ni dia dah update kamera wide angle lens tu ataupun ultra wide angle lens untuk jadi lens makro. Pernah dengar ke cara aku sebut ni? Sebelum ni ada dekat phone mana? Yes, sama je dia guna teknologi macam yang ada dekat telefon Huawei ataupun mana-mana Android yang lain. Sebab yang mainstream kan makro dekat wide angle lens ni adalah daripada Huawei dulu. Tapi Apple dekat sini dia macam miss opportunity lah nak cakap, dia boleh letak kamera makro dekat dia punya iPhone so that orang nampak Apple ada letak something dekat dalam dia punya kamera ataupun dia punya iPhone. Tapi instead dia tak nak bazirkan hardware, dia just guna je apa yang ada dekat lensa ataupun lens wide angle yang dia ada dekat iPhone 12 dulu, letak dekat iPhone 13, pakai lens yang boleh kata adaptif untuk fokus dekat benda-benda yang kecil ataupun bila rapatkan fokus punya distance tu. Tu je cara dia boleh buat ataupun dia boleh renew
feature yang ada dekat iPhone 13. And not just that lah, dia juga update dia punya telefoto sampai 77mm. Orang kata equivalent. Kena faham tau, equivalent tu macam mana? Dia sama macam 77mm focal length lah, ataupun lens yang pakai dekat normal DSLR. Memang kalau ikutkan dekat kamera iPhone ni tak adalah sampai 77mm. But kita nak dapatkan orang kata the looks of 77mm untuk pakai dekat iPhone, which means korang akan dapat lagi jauh zooming lah. Tu je boleh kata untuk telefoto. Yes, it's a bit far daripada iPhone 12 Pro Max. Kali ni dia jadi 3 kali zoom. Jangan lupa juga iPhone 13 Pro ni juga akan ada feature cinematic mode. Tapi not just cinematic mode, dia juga letak ProRes option untuk record. Maksud untuk record ProRes ni basically korang tak perlukan. Maksud aku kalau korang nak rakam buat filem ke apa ke, ProRes is a proper one, ataupun boleh edit guna ProRes dalam komputer. Tapi untuk korang yang rasa rakam biasa-biasa je untuk letak dalam TikTok, tak color grade, heavy sangat, better tak payah, tak perlu guna pun. That's why kadang-kadang kita rasa macam Apple terlalu pro. At the end of the day, dia cuba standardkan benda yang pro guna, ataupun mungkin lepas ni semua orang ada option untuk guna ProRes Apple punya codec ni. Untuk korang yang tak tahu pasal codec ni, tak perlu pun, guna je record video macam biasa, sebab dia akan makan storage and makan a lot of masa untuk render for one video. Other than that, yes, Apple akan gunakan Apple A15 Bionic. Kita cuma tak tahu RAM berapa kali ni diguna, tapi aku rasa still sama juga, 6GB RAM, 4GB RAM. And then kalau tengok balik, adakah sensor ataupun kamera modul dia akan lagi besar daripada biasa ataupun lagi besar daripada iPhone 12? That's a question juga aku nak tanya. Aku akan jawab bila aku dah pegang iPhone 13 nanti. And then, yelah, disebabkan kita boleh rakam sampai ProRes punya format ataupun codec, Apple bagi choices untuk pergi sampai 1TB. Yes, betul. Rumours kata betul yang Apple akan letak 1TB of storage dekat dalam iPhone 13 Pro sahaja. Pro and Pro Max. Kalau pakai 13, memang sampai 512 je. Korang akan beli ke? Sebab dia jual harga RM7,599. It's quite a lot of money. Tapi untuk orang yang pentingkan storage ataupun storage dekat dalam iPhone, this one memang korang nanti-nantikan. Alah, tak silap aku, masa dulu mula-mula iPhone 12 keluar, 512GB itu yang first sold out. 128 tu tak ada orang beli pun. Korang percaya tak? Aku tahu, aku beli dulu. Tu je aku boleh kata dekat korang. Okay, one of the things yang aku tak boleh nak brain lah, cara Apple buat dia punya iPhone 13 ni is, ingat tak tadi aku cakap Apple dah kecilkan notch tu so that kita boleh experience lagi better, kan? 20%, wow, that's a lot of reduce of notch. The main thing is, dia still tak ada battery percentage macam iPhone 7, iPhone 8, iPhone 6. Kenapa dia tak letak benda tu? Kita dah ada proper space untuk benda tu. Kenapa dia tak letak? It's a simple thing. Apple, please make it happen. Oh my god, it's so simple that aku memang like marah gila. Kita nak kena scroll ke bawah, nak tengok notification, nak pergi dekat control center semata-mata nak tengok battery percentage. How dare you untuk buat aku kerja macam tu. Other than that, kalau korang tengok masa iPhone 12 dulu, dia akan kata akan support 5G kan. Tapi dekat Malaysia, tak support millimeter wave. Dekat Malaysia ni, aku tak sure Apple support ke tak millimeter wave 5G ni dekat iPhone 13 dekat Malaysia. Yang tu aku tak sure sangat. And then ada a few changes yang Apple buat dekat dalam dia punya website. Apa tu Fazli? Apple dah buang iPhone 12 Pro and 12 Pro Max dalam dia punya website. So dia dah tak jual lagi dah iPhone ni. Yang ada cuma version of iPhone 12 biasa je. Kenapa Curious nak tahu. Terima kasih guys. If you like, subscribe. Stay awesome and keep smiling, and I will see you guys on my next video. Bye.